Alhamdulillah pada petang ini kita berada di Surau Madinah, Kampung Setiajaya. Bersama saya, Saudara Asri, pengurusi penduduk Taman Setiajaya dan ahli jawatankuasa yang ada bersama kita pada tengah hari ini. Pertemuan pada petang ini adalah satu pertemuan yang dijadualkan terdahulu. Tetapi sebelum itu, pada tengah hari tadi, saya ada pertemuan dengan YB Menteri di Putrajaya. Satu perbincangan YB Menteri bersama-sama juga dengan wakil daripada Jawatankuasa Pembangunan TAUMT. Ya. Dalam pertemuan itu kita membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan khususnya keputusan mahkamah terhadap isu pemilikan tanah di sini. Secara jelas semua daripada kita jelas bahawa keputusan mahkamah itu adalah kita faham dan apa implikasinya. Walau bagaimanapun dalam perbincangan itu saya terus kepada fast forward lah kepada keputusan ketetapan yang penting. Yang pertamanya kita akui bahawa perkara ataupun situasi ini telah berlanjutan lebih 30 tahun. Ya, itu adalah merangkumi beberapa sejarah, beberapa perkembangan yang telah berlaku selama itu. Dan antara itu pihak TAUMT tadi dua ketetapan besar yang saya kira memberi kelegaan kepada penduduk di sini. Yang pertamanya, sungguh pun mahkamah telah membuat keputusan secara jelas dan terang juga bahawa bersedia untuk memperuntukkan sebahagian daripada tanah yang 174 ekar lebih ini, sebahagian daripada itu untuk diberikan peluang untuk pembangunan kepada penduduk asal yang sah di Kampung Setiajaya. Jadi keputusan yang besar dua itu saya kira dan saya yakin akan berasal di sini untuk diberi kebajikan yang sewajarnya. Jadi dua keputusan besar itu adalah satu keputusan besar dan saya kira insya-Allah saya tadi jelas perinci sikit dengan jawatankuasa penduduk di sini agar kegusaran itu dapat kita redakan. Dan saya ingin mengingatkanlah bahawa isu ini bukan isu yang perlu dan dipolitikkan. Isu ini adalah isu pendapatan. Isu adalah isu kebajikan penduduk di sini dan keluarga. Jangan kita cuba mempolitikkan. Itu sebabnya apabila keputusan mahkamah pada 19 bulan lepas, saya tidak buat apa-apa kenyataan. Yang penting tu kita apa yang perlu buat. Maknanya kita buat perbincangan, kita buat engagement dengan beberapa pihak-pihak yang tertentu bagi mendapatkan penyelesaian. Bukan nak mempolitikkan isu ini. Ya, isu ini dah 30 tahun. Tapi sekarang ni saya kira untuk saya jelas bahawa moving forward, masa hadapan tu lebih jelas untuk menangani dan untuk menyelesaikan masalah di sini. Jadi dua keputusan besar itu jelas dan Menteri YB Menteri Dr. Zaliha pun jelas, sungguh pun beliau beberapa minggu menjadi Menteri untuk wilayah persekutuan ini, tapi beliau jelas dan tegas untuk bantu bersama-sama memastikan bahawa isu ini dapat selesai sebaiknya mungkin. It's a win-win situation bagi semua pihak yang terlibat. Jadi itu untuk maklumat semua. YB, yang penduduk yang sah dekat sini berapa? Itu yang kita kena sedar, kita kena sedar bahawa penduduk yang asal kat sini mungkin dah ada yang meninggal. Ya, ada generasi kedua, generasi ketiga dan sebagainya. Itu satu hakikat. Kerana dia dah lama 30 tahun. Dan masa yang sama juga beberapa siri bancian telah dibuat sebelum ini. Kalau ikut perkiraan saya ada 3 data bancian yang telah dibuat ya, oleh 3 pihak yang berbeza. Jadi data-data ni perlu kita kemaskinikan, perlu kita cantikkan supaya yang penting siapa yang layak diberi keutamaan yang utama perlu diberi keutamaan. Ya, siapa yang tak layak lah. Jadi formula yang terbaik insya-Allah. Formula yang terbaik kita akan susun, kita buatkan satu formula agar siapa yang layak untuk terima maksimum punya sumbangan atau pampasan tu dapat terima dan siapa yang tak sah dan tak layak tu tak dapat terima. Jadi itu penting kerana kalau kita nak kerja mudah, kita ambil satu bilangan, kita ganti semua orang sama rata. Itu pada saya tidak adil.
Dan siapa yang patut terima, siapa yang tak patut terima tu sepatutnya itulah kedudukan yang sebenarnya berlaku. Jadi just untuk clarification, maksudnya nanti akan ada sebahagian tanah tu akan diberikan kepada penduduk untuk penempatan diorang? Kita bukan macam itu. Maknanya tanah tu TAR UMT akan keluarkan daripada tanah mereka 174 ekar lebih itu, keluarkan sedikit dan tanah tu diperuntukkan untuk penempatan penduduk di sini. Dia bukan nak kasih tanah tu kepada penduduk, tapi dia kasih untuk pembangunan penduduk di sini. Jadi maknanya lebih mudah pada pandangan saya untuk kerajaan untuk mengambil tanah tu dan kita menguruskannya supaya keadilan tu dapat kita terus pastikan berlaku. Maksudnya buat rumah? Buat rumah untuk penduduk yang sah. Tapi ada tak lokasi sementara untuk penduduk sekiranya pembangunan dah bermula? Jangan risau dan gusar isu itu. Maknanya kita akan seperti yang saya cakap awal-awal tadi, ketetapan TAR UMT adalah untuk membenarkan penduduk terus tinggal di sini sehingga isu penempatan dapat diselesaikan. Jadi jangan timbul isu tidur malam tak lena, ingatkan besok bulldozer datang, jangan fikir itu. InsyaAllah itu ketetapan yang kita buat. Maksudnya yang 18 bulan tu boleh track lagi lah. Kemungkinan besar kalau misalnya contoh, kalau misalnya kita ada satu kaedah, boleh siapkan rumah, kita kena pasti tanah, dah masa 18 bulan kita dapat siapkan rumah tu, lepas tu 18 bulan dia orang keluar. Tapi kalau dia dapat buat macam tu, lebih baiklah. Tapi kita kena ambil kira proses apa-apa proses pembangunan tu perlu melalui satu proses, ya, proses di mana pematuhan tu perlu kita ikuti dan sebagainya, dan itu memerlukan semua pemegang taruh stakeholders terlibat sama. Contoh dia, kalau kita biasalah, kalau kita dapat tanah, kita nak bangunkan tu kita perlu reka bentuk. Bila kita reka bentuk, kita perlu bina, dan selalunya ambil masa dalam 48 bulan. Ya, tapi itu termasuklah juga proses-proses kelulusan reka bentuk dan sebagainya. Itu memerlukan masa dan proses. Jadi dalam jangka masa pematuhan itu, di mana agensi kerajaan khususnya di BKL untuk diproseskan plan-plan yang dimasukkan tu, kita harapkan di BKL dapat proseskan tu secepatnya mungkin lah. Jadi bila proses pematuhan tu dapat diselesaikan dengan cepat, kita boleh mula pembinaan cepat dan kita boleh siapkan projek itu dengan cepat. Jadi itu jawapan saya lah. Maknanya buat masa sekarang jaminannya tak ada bulldozer tiba-tiba datang tu tak ada lah. Kalau bulldozer datang sini bukan untuk robohkan rumah lah. Bulldozer mungkin nak buat benda-benda lain. Okey, saya Muhammad Asri, mewakili Persatuan Penduduk dan juga penduduk Kampung Sdn. Lafazkan syukur atas keputusan yang diberi oleh YB Ahli Parlimen dan juga Menteri berkaitan dengan keputusan melanjutkan lagi tempoh penduduk ini sehingga penempatan itu selesai lah. Dan kita harapkan kepada penduduk jangan gusar dan dengan ada buat tindakan yang di luar jangkaan ataupun memberikan satu implikasi yang tak baik lah pada perundingan yang telah berlaku ni. Kita tak nak benda ni akan menjelaskan apa peluang yang penduduk patut dapat, dan kita nak juga penduduk dapat duduk ni dengan tenang tanpa ada apa-apa kegusaran. Kalau nak apa-apa pertanyaan boleh jumpa kita Persatuan Penduduk dan juga rujuk kepada pihak YB lah. Itu saja. Terima kasih.